So guys, korang bersama dengan aku lagi Lam dalam perkongsian mengenai anime. Dan hari ni aku nak share dengan korang satu anime yang member kita recommend ataupun request, iaitu anime Steins Gate. Ok, untuk pengetahuan korang, cerita Steins Gate ni merupakan cerita yang famous jugalah pada sekitar tahun 2011 macam tu. Cerita Steins Gate ni dia mengisahkan tentang watak utama dia, Okabe Rintaro, yang menggelarkan diri dia sebagai mad scientist. Okabe Rintaro ni merupakan pengasas lab untuk feature gadget lah, iaitu gadget masa hadapan. Cerita dia bermula apabila Okabe Rintaro ni dia pergi ke satu conference bersama dengan kawan waktu kecil dia, iaitu Mayuri. Kemudian berlaku satu insiden yang mana Okabe Rintaro ni dia terjumpa seseorang yang berlumuran darah, iaitu Kiris, watak penting juga dalam cerita ni kan. Kemudian bila dia dah panik kan, Okabe Rintaro ni kemudian dia menghantam mesej kepada kawan dia yang berada di lab, iaitu Daru. Setelah itu berlakulah satu insiden yang mana lalu pelik untuk Okabe Rintaro ni, yang mana orang dekat sekitar dia waktu tu hilang. Kemudian dia diperiksa semula, rupanya isyarat ataupun mesej yang dihantar kepada Daru tu berlaku seminggu yang lepas. Waktu tu diorang assume ataupun diorang membuat satu konklusi bahawa isyarat tersebut adalah isyarat perjalanan masa. Dan dekat situlah bermulanya kawan dia Daru dan juga Okabe ni dia membuat research pasal perjalanan masa lah. Daru ni merupakan seorang hacker lah. Kemampuan dia hacker tu memang sangat hebat lah. Dalam cerita ni, selepas insiden yang berlaku kepada Okabe Rintaro dekat conference tu kan, Daru ni dia telah memecah masuk ke dalam satu sistem organisasi yang mengkaji perjalanan masa, iaitu SEREN. SEREN yang merupakan satu organisasi yang mengembangkan ataupun membuat kajian berkaitan dengan perjalanan masa tau. Kau bayangkan Daru ni punya hebat, dia hack sistem tersebut dan berjaya mengeluarkan beberapa data dalam sistem tersebut, yang mana dia orang gunakan data tersebut sebagai medium untuk dia orang kaji perjalanan masa tu lah. Tapi sebabkan dia orang ni dah terbabit dengan kajian eksperimen perjalanan masa semua tu kan, akhirnya ada banyak plot yang akan berlaku dalam cerita ni lah, yang mana plot tu memang bagi aku menarik lah. Dan yang best dalam cerita ni sebab apa tau, Okabe ni dia akan menggunakan satu microwave untuk mencipta perjalanan masa tersebut lah. Dia menggunakan microwave tu sebagai satu mesin masa. Setelah berlaku insiden yang menyebabkan Okabe Rintaro ni mengembangkan mesin masa menggunakan microwave tadi tu kan, akan banyak karakter-karakter lain join dengan ahli lab dia tau. Lebih kurang dalam 8 ke 7 orang macam itulah. Dalam cerita ni nanti korang kena banyak faham istilah-istilah penting lah, macam istilah saintifik jugalah. Antaranya kau kena faham alpha range tu apa kan, dunia beta tu apa, kau kena faham istilah reading stain tu apa kan. Reading stain ni cuma Okabe Rintaro je lah yang ada tau. Kemudian kau kena faham apa istilah Steins Gate tu sendiri kan. Banyaklah istilah-istilah yang korang kena faham untuk korang rasa syok lah melayan cerita ni sebenarnya. Sebab kalau korang tak faham ataupun korang tak detail dengan istilah-istilah tu, pada akulah kan, korang akan rasa macam lost tau jalan cerita dia. Cerita Steins Gate ni sebenarnya merupakan satu cerita yang boleh dikatakan terkenal dan famous lah pada satu ketika dulu. Dekat dalam anime list pun, My Anime List, rating dia 9/10, lebih kurang macam tu lah. Kau bayangkan lah jalan cerita dia ni, sebabkan gempak jalan cerita ni pada tahun 2011 macam tu. Dekat dalam Wikipedia pun dia ada detailkan tau kenapa jalan cerita dia menarik, kenapa cerita ni menjadi antara cerita terbaik pada satu ketika dahulu. Kemudian untuk pengetahuan korang lagi kan, cerita Steins Gate ni dia punya plot perjalanan cerita ni pun sangatlah menarik lah. Kau pun tak akan expect tau karakter ni dia berkait dengan karakter yang lain. Kemudian kau pun tak expect sebenarnya perjalanan waktu tu kan, sebab dia main dengan masa kan, perjalanan waktu tu yang dia berubah-ubah tu, dia memberi kesan kepada setiap karakter-karakter tu dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi kalau kau nak tahu perjalanan cerita ni kan, kalau kau nak faham jalan cerita ni, korang kena layan. Sebab kalau aku cerita pun korang tak tengok kan, korang takkan feel sendiri benda tu. Okay, itu saja perkongsian daripada aku dalam Kapak Otaku kali ni. Jika korang suka dengan perkongsian kali ni, korang boleh tekan tombol like. Jika ada anime-anime lain yang korang nak tahu, korang boleh tulis di ruang komen di bawah. Terima kasih kerana support hobi kita orang ni. Jadi jumpa lagi dalam pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum. Ciao.